Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama dalam satu sesi yang penuh bermakna, iaitu Forum Talk to Us yang bertemakan aspirasi anak Sabah, pendidikan, kepimpinan dan masa depan negeri. Hadirin sekalian, forum ini merupakan platform dialog terbuka di bawah inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi yang memberi ruang kepada mahasiswa untuk bersuara, bertukar pendapat dan melontarkan idea secara matang dan berhemah. Ia selaras dengan aspirasi pendidikan madani membentuk mahasiswa bukan hanya cemerlang akademik tetapi juga berfikir kritikal, berjiwa besar dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan panel yang pertama, Saudara Muhammad Nazif bin Jaili, YDP Persatuan Ikatan Sepadu Anak Jati Sabah. Dipersilakan saudara untuk naik ke atas pentas forum. Seterusnya, panel yang kedua yang berusaha Prof. Madya Dr. Jelita Elias Norjita binti Taisin, pensyarah kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi, merangka penasihat Persatuan Ikhsan. Dipersilakan yang berusaha Prof. Madya Dr. untuk naik ke atas pentas forum. Baiklah hadirin sekalian, forum kita hari ini akan dikendalikan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan tinggi, seorang pemimpin yang sentiasa dekat dengan denyut nadi mahasiswa. Sedikit latar belakang yang berhormat, beliau merupakan anak jati Kota Belud Sabah, merupakan graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan Bachelor of Engineering, University of Aberdeen, Scotland, United Kingdom. Kemudian, beliau menyambung lagi pengajian di peringkat ijazah sarjana, pentadbiran perniagaan Master of Business Administration, Universiti Malaysia Sabah. Beliau pernah bertugas sebagai jurutera Telekom Malaysia Berhad dengan memegang jawatan pengurus perancangan asas Telekom Malaysia Berhad, wilayah Pantai Timur Sabah. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Teknologi Mustafa Sakmud, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi untuk naik ke atas pentas. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hanya satu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Hadirin dipersilakan duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Yang dihormati, yang berusaha Profesor Dr. Nur Khalid bin Salimin, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, dan semua kepimpinan, pensyarah daripada UPSI, dan pegawai-pegawai pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, pegawai-pegawai UPSI, dan berikan tepukan gemuruh kepada diri kita sendiri, mahasiswa yang dimuliakan. Jadi hari ini kita cakap orang Sabah sajalah. Jadi harap-harap Profesor Dr. Nur Khalid dia kena belajar. Dia pun terkejut tadi dengan apa namanya? Puan Maskanah. Dia pun terkejut. Dia kata Kadazan dusun ni 41 etnik dia kata. Wah. Di Sabah ini memang kita ada Kadazan dusun KDM Murut. Tapi yang itu kalau dipecah-pecahkan dia jadi 41 etnik. Siapa sini dusun Lotut? Adakah? Wah, dusun Lotut ni kalau saya tidak silap di Tuaran. Kimaragang ada? Kadazan daripada Penampang Kopi Senangan. Ada. Itu baru KDM, saya pun dah ingat semua. Murut ada, Murut. Yang tadi juga yang angkat tangan. Rungus. Okey, yang itu baru etnik Kadazan dusun. Yang lain lagi, Bajau ada, Bajau. Itu pun Bajau ada, Bajau Suluk. Ada Sempulna. Magsukulna. Yang Bajau sama ada, macam saya. Dah berapa ramai? Bajau sama daripada Tuaran Kota Belud. Dan juga Bugis ada, marah nanti orang Bugis ada. Apa lagi? Brunei. Brunei. Yang lain tu minta maaf kalau tidak tersebut. Tapi itulah, Dok, ramainya kita orang-orang Sabah ini. Jadi kita ada tetamu kita, panelis kita, Profesor Dr. Nurjita. Ini pun orang Tuaran. Dia pun campur-campur dia kata. Ada dusun, ada Bajau, ada Brunei. Dan seorang lagi Nazif, saudara Nazif daripada Lahad Datu. Mantan kah masih lagi? Mantan yang dipertua Iksas. Dan kita ada tadi yang dipertua Iksas yang baru, handsome boy daripada Keningau. Siapa? Wegner. Kenapa kau di belakang-belakang tu? Sini kau depan. Okey. Kita santai-santai sahaja. Saya tidak mau kita stres dah. Tidak mau stres. Saya dengan UPSI ini bukan orang baru. Anak saya yang nombor 2. Namanya Nur Nadirah. Memang belajar di sini. Tapi sudah grade. Macam Fras saya bilang. Dia sudah, yang menariknya UPSI ini, Nadirah ini, STPM dia
hanya 2.8 saja. STPM diambil basic pendidikan agama lah, 2.8. Mula-mula saya kata tiada harapan lagi dia masuk U. Jadi saya hantarlah, itu tahun 2000, kalau tidak silap 2016 kah 17 begitulah. Masa itu. Jadi pergi dulu di Selangor, di apa sudah nama dia tu, College Islam Selangor, KIS. Sekarang ini sudah naik taraf universiti. Tapi tidak lama dipanggil oleh interview UPSI. Masa itu saya pun tidak berapa peduli sebenarnya. Saya masa itu tahulah politik masa itu saya adalah pembangkang. Kategori pembangkang dulu nih. Asyik melawan kerajaan saja. Jadi saya tidak berapa istri lah yang membawa mengurus. Jadi dia 2.8 saja. Jadi interview dapat di UPSI. Jadi saya hantarlah ke UPSI pada masa itu. Dan lepas itu saya pun tidak tahu apa yang UPSI buat sebenarnya. Macam mana UPSI boleh mendidik anak-anak ini, terutama anda semua. Saya pun rasa teruja sebab transformasi anak ini, Nadira ini, tiba-tiba bila dia dididik selama 4 tahun saja, dia punya keyakinan itu luar biasa. Luar biasa hebat. Selalu saya hantar dia ke LM, latihan mengajar di mana-mana. Tengok report, very good. Saya kata apa yang UPSI buat dengan yang menjadikan anak ini menjadi daripada istilahnya cacing akhirnya menjadi naga. Wah, itu yang hebatnya UPSI ini. Dan apabila dia masuk interview, anak yang hanya 28 ini dengan semakin hebat bercakap ini. Lepas itu dia interview, dapat pula mengajar di sekolah saya dulu. Sekolah Menengah Sains Sabah. Dulu kami mau hantar anak-anak ke sana, tapi tidak mau, semua pun tidak mau masuk ke asrama. Ialah keputusan pun tidak berapa. Tapi dia ni 2.8, akhirnya bila diinterview, tapi dia dipilih untuk mengajar di Sekolah Menengah Sains Sabah. Bukan sekolah biasa. Itu. Jadi, Prof, terima kasih kepada UPSI yang menjadikan, insya-Allah anda akan menjadi cacing, akan menjadi naga selepas ini. Ini. Jadi, tapi mau jadi naga bukan mudah. Ini kita bawa panel-panel kita ni. Macam mana mau transformasi, transformer. Untuk anda ini akhirnya menjadi bakat terbaik negara dan juga Sabah selepas ini. Saya mau tanya kepada, kita bermula dengan Presiden kita dululah. Okey, Saudara Nazif, apa cabaran utama mahasiswa Sabah di Semenanjung dan bagaimana kita boleh kekal bersuara membina masa depan negeri walaupun jauh daripada tanah air kita? Jadi kita mau dengar pandangan mantan Presiden Iksas kita ni. Okey, dipersilakan. Okey, baiklah, terima kasih atas soalannya YB. Okey, saya terus menjawablah persoalan tersebut. Sepanjang 1 tahun saya memegang Iksas, banyaklah keluhan, banyaklah mereka punya suara berkaitan cabaran dorang yang daripada Sabah merantau jauh-jauh pergi ke Semenanjung ini. Jadi dapat saya simpulkan sebenarnya ada 3 lah cabaran utama yang sering mereka lontarkan. Pertama sekali berkenaan dengan jarak dengan keluarga. Jadi ialah kita perantau ni jauh dari keluarga, rasa rindu.
Ada yang dari Kudat, ada yang dari Pitas, ada yang dari Ladato macam saya. Kami masuk sini, rasa rindu tuh hanya boleh diobati melalui panggilan video, melalui paling chat di WhatsApp begitu. Jadi kadang apabila kami melihat rakan-rakan Semenanjung yang boleh balik, mereka balik, kami rasa macam itulah kesan dia, macam rindu tu makin kuat. Namun alhamdulillah banyaklah mahasiswa UPSI ini di Sabah, mereka tetap kuat sebab bagi mereka inilah cara mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu. Cara mereka berbakti kepada keluarga mereka suatu hari nanti. Itu adalah cabaran yang pertama. Yang kedua, cara menyesuaikan diri. Jadi apabila kita nih dari Sabah, YB, datang saya Semenanjung nih, banyaklah macam orang bilang culture shock ataupun perubahan. Cara bercakap lain, kadang makanan pun ada berbeza. Macam sini orang tidak kenal apa tu tuhau, apa tu yang biasa kita makan lah kan. Jadi kadang rasa rindu lah benda tu tuhau semua. Jadi mereka perlu masa untuk sesuaikan diri mereka. Mereka perlu masa pelan-pelan, cara bercakap pun mungkin orang tidaklah kita hilangkan identiti, tapi kita pelan-pelan adapt dengan cara percakapan untuk kita buat kawan dengan rakan-rakan di sini. Jadi itulah, dan alhamdulillah kalau kita tengok di sini pun sebenarnya UPSI ini banyak mahasiswa Sabah. Jadi UPSI pun bagi kami bagaikan rumah kedua kami di sini. Jadi cara menyesuaikan dan mereka pun dapat adapt, dapat sesuaikan diri dengan rakan-rakan di sini. Itu cabaran yang kedua. Dan cabaran ketiga, dia tidak asing dan sering mereka suarakan, kos dan peluang. Berkenan tambang baliklah. Kalau di cap sini, berkenan tambang tu mahal, memang mahal. Mau balik Sabah pun berpikir 2-3 kali juga. Kalau macam saya sendiri, orang Ladato perlu pergi airport Tawau, kadang 300-400 dia punya harga. Jadi itu pun berfikir lagi. Jadi itulah yang kadang itu juga boleh menciptakan peluang untuk kami berdikari. Cara kami kami faham jugalah, takkan macam tambang pun mahal apa semua. Jadi kami just ambil peluang tu berdikari, kami stay siap sini di UPSI ini dan kami libatkan dirilah dalam fakulti, dalam persatuan. Sebenarnya YB di sini banyaklah asrama, banyak persatuan, kelab dan kebaikan mereka diisi oleh anak-anak Sabah sendiri. Kenapa? Sebab mereka pun ingin menjadi pemimpin. Jadi di sini pun banyaklah sebenarnya pemimpin-pemimpin insya-Allah yang dapat berubah Sabah, dapat membina Sabah. Jadi walaupun macam saya sebutkan tadi ada cabaran dia, ada dia punya kengkangan, namun dorang tidak jadikan itu sebagai satu halangan untuk mereka terus stop di situ. Mereka tetap pelan-pelan membina diri mereka menjadi pemimpin. Dan sepanjanglah saya memegang ikhsas, kadang saya sering berpesanlah sama mereka. Kalau mau bersuara, kita pun tahu kan mahasiswa Sabah sangat lantang bersuara. Mereka sering bersuara. Jadi gunakan platform yang betul. Janganlah gunakan platform yang salah. Itu salah satu pesan saya lah selalu. Saya jumpa mereka, saya pesan gunakan platform yang betul. Dan alhamdulillah mahasiswi Sabah di UPSI ini banyak kalau mau mengadu, kalau macam mau meluar dan sebagainya akan terus direct kepada Ikhsas. Untuk sebab di UPSI ini Ikhsas merupakan platform juga untuk mereka menyuarakan suara mereka. Walaupun suara kita macam dibilang bukanlah kecil, tapi kalau mereka didengarkan, insya-Allah akan ada perubahan sendiri. Jadi bagi saya itulah cabaran dan insya-Allah tujuanlah sedikit agar mahasiswa Sabah di UPS ini terbentuk. Jadi itulah saya harap menjawablah soalan YB. Terima kasih, tepukan kepada saudara Nazif. So, kalau kira dekat saja Perak nih, UPSI ini
Kita belum dengar lagi. Ya. Saya dulu di mana saya? Orang Kota Belud nih, orang kampung Taunggusi Kota Belud. Tiba-tiba tahun 1986 saya diantar ke KL dulu. Jadi bayangkan orang kampung di KL. Dia buat A-level. 2 tahun. Buat 2 tahun. Biasalah orang Sabah ni bila pergi KL. Lepas itu, alhamdulillah dapat pula diantar ke Scotland di UK oleh kerajaan negeri Sabah pada masa itu. Masa itu mana ada handphone, ini bagus lagi sekarang nih. Macam kita berada sebelah ibu kita. Dulu mana ada? Terpaksa kami berbaris. Dulu ada public phone dia panggil. Kita punya handphone ni di public begitu, besar. Kita berbaris. Kita boleh tahu tu kalau lama-lama bercakap tu mesti bercakap sama girlfriend atau boyfriend dia. Itu dulu begitu. Mana ada? Kita hanya boleh mendengar suara saja. Bayangkan di luar negara pula tu. Apalagi makanan. Terpaksa saya bawa ikan liking. Kota Belud. Tapi jangan, ikan liking ni mungkin ramai yang tidak. Tetapi kalau makan dengan bambangan sedap betul itu. Apa guna ikan liking ini? Bila saya berada di hostel, biasalah kadang-kadang kawan-kawan kita daripada negara-negara lain ini, di dapur itu tempat memasak. Tapi di situ juga tempat orang berdating. Biasalah tu, di luar negara biasa. Jadi apa caranya? Kita ni lapar. Jadi caranya masuk dapur, diam-diam, saya goreng ikan liking saja. Goreng ikan liking, sure, lepas itu dia bersin apa, dia akan otomatik, dia akan keluar daripada dapur. Itu. Jadi maknanya ikan liking ini senjata halus untuk untuk menghalau orang-orang yang susah menyukarkan kita untuk masak di dapur. Jadi itu pengalaman. Jadi maknanya opsi ini dekat saja dengan Sabah. Jadi cuma ialah dengan kos itu benda yang kita boleh pikirkan bersamalah. Tapi cuba kita bandingkan dengan pengalaman orang lain. Anak-anak semua memang adik-adik semua mungkin lebih baik pengalaman daripada kami dulu. Okey, Prof. Kita ni musim-musim anu ni Prof. Bukan hari raya. Pilihan raya. Jadi saya tidak tahu yang ini ni saya pasti semua boleh sudah mengundi lah. Mungkin siapa yang pernah mengundi sebelum ini? Ada ramai jugalah. Jadi kita mau minta lah pesanan daripada Prof ni yang baru pertama kali balik mengundi ini. Bagaimana kita sebagai seorang, sebab anda adalah mahasiswa, anda berbeza, anda berada di Menara Gading. Ada yang kawan-kawan anda mungkin bukan berada, tapi anda ini sebenarnya mahasiswa, pemimpin masa depan, sekarang dan masa depan yang perlu terlibat dalam satunya menunaikan hak dan tanggungjawab sebagai pengundi. Yang kedua sebab undi anda itu penting untuk membina negeri dan juga negara. Ini mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana kita mahasiswa kita terlibat dalam proses demokrasi ini. Terima kasih kepada YB Datuk. Tapi sebelum itu Datuk suka juga saya berpantun khas untuk Datuk lah. Ya apa Datuk? Dan juga anak-anak Sabah. Ombak sepanggar beralun tenang. Angin menuju ke UPSI. Aspirasi anak Sabah jangan pudar.
kepimpinan matang jadi pedoman. Ombak sepanggar beralun tenang, angin membawa kabar gembira. Datuk hadir mengukir kenangan, anak Sabah terharu gembira. Baik. Apabila tadi berkaitan dengan kita punya PRN ni, PRN ke-17 kalau saya tidak silap, dan untuk anak-anak Sabah yang pertama sekali untuk mengundi. Dan sudah tentunya memang hasrat kita semua untuk mengundi sebab menunaikan tanggungjawab. Sebab umur pun sudah orang kata lebih daripada 18 tahun tu memang automatik mengundi sekarang. Kita tidak perlu daftar sudah, dia automatik di situ. Tengok nama, cek IC, semua ada nama untuk mengundi. Di mana tempat kamu, kalau kamu di Dun Inanam dan sudah tentu dia punya ahli parlimen Dun Sepanggar, kawasan Datuk ya. Inanam, Telipuk, dan juga Kerambunai dan Separa daripada Tutuaran juga masuk ya. Untuk ni Sepanggar punya. Jadi pertama sekali kekekangan yang dihadapi oleh pelajar ini pula Datuk sebelum itu adalah kos untuk naik belon. Orang Sarawak kata naik belon, naik flight ya. Jadi itulah sebenarnya mereka ini seperti yang saya sebagai penasihat anak Ikatan Sepadu Anak JT Sabah, mereka selalu melontarkan bahawa tidak ada kos untuk tambang balik. Jadi itulah masalah utama, bukan tidak menunaikan tanggungjawab sebab tanggungjawab mereka ini satu undi itu membawa kepada 1000 makna yang memberi kesan kepada jangka masa panjang untuk negeri Sabah. Semualah berhasrat untuk balik, tapi itulah kos. Harap inilah juga kalau dapatlah dipertimbangkan. Kalau saya tidak silap tahun 2000 berapa ya, anak saya sendiri pernah belajar di UIA dan dia dapat tambang untuk pelajar Sabah balik untuk mengundi. Dia tidak boleh lama di Sabah, untuk 2 hari sahaja macam gitu. Lepas mengundi terus balik. Jadi kita sebagai ini, itulah harap-harap kalau dapat peluang untuk mengundi, buatlah pilihan dengan tepat, berfikiran matanglah, pilihlah berdasarkan kita guna kita pertimbangkan balik seperti mana yang selalu dikatakan oleh TNC HEPA kita, Prof. Karib Nasalimin, bahawa kita ini berlandaskan kepada akhlak, adab dan juga ilmu. Jadi pada itu kematangan itu sudah sentiasa ada. Bukan kita memilih ni kalau kira daripada calon ni kan, kita pilih bukan berdasarkan poster ataupun slogan, tetapi kita akan lihat apa dia punya visi dan misi untuk pembangunan Sabah. Terutama sekali dari segi peluang pekerjaan dan juga pendidikan dan juga kebajikan sosial. Kalau kita lihat sahaja daripada peluang pekerjaan, sudah tentu di sini. Kami ini pelajar-pelajar di sini adalah bakal guru. Dan saya faham mereka menunggu untuk posting. Ya, tidak semestinya mereka keluar terus posting begitu. Jadi itu salah satu daripada, ini juga luahan daripada pelajar, terutama sekali daripada pelajar Sabah. Dia cakap, kawan saya di Semenanjung sama-sama satu semester sudah posting. Saya belum lagi posting. Jadi itu juga Datuk menjadi satu. Harap Datuk dapat suarakan di parlimen. Kenapa yang degree ISNP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, tidak terus terposting. Kalau mungkin dalam setahun ataupun 6 bulan begitu, boleh lagi mereka dapat apakan. Tapi ada yang sampai 2-3 tahun baru terposting. Tetapi itulah hakikat dia yang perlu kita Datuk yang ini pelajar yang sentiasa lontarkan dengan saya. Ada juga dia cakap yang interim pula dapat, yang bukan ISNP pula dapat. Tapi kami ISNP ni tidak pula dapat. Jadi itu juga Datuk. Jadi dia punya harap-harap kita ini Datuk ni dapat suarakan ni semua di parlimen. Jadi itulah kita ini mengundi dengan secara matang. Pilihan itu semua di tangan kamu berdasarkan kita punya berdasarkan siapa yang calon yang kita pilih, yang kita rasa dapat berkhidmat untuk rakyat dan berjiwa rakyat yang sentiasa turun padang. Dan kedua lagi, kalau kita sentuh sahaja berkaitan dengan ini pula lagi kan, yang emosi kita ini. Emosi dalam kita, pesanan saya jangan terlalu beremosi. Kita ini mengundi, jangan ikut emosi. Kalau kita ada rasa marah begitu, tetapi kita tidak tengok apa dia punya sebenarnya dia punya pencapaian. Kita kena tengok background siapa calon yang kita pilih.
Jadi kita kena lihat itu, jangan ikut emosi. Terikut-ikut dengan orang lain lagi pula tu. Oh dia ini begini, tidak bagus ini, begini ini. Jadi itu jangan kita ikut yang begitu ya. Jangan kita ini jangan dikuasai oleh emosi, bersikaplah secara profesional. Ini dapat kita kaitkan apabila kita juga berada di sekolah. Kita sebagai seorang pendidik, bakal guru, jiwa kita ini adalah pendidik, harus pandai kawal emosi ya. Kita tidak boleh, ibu bapa datang menyerang, kita pun lawan. Kita ini profesional. Diorang itu kadang-kadang orang kampung kan, jadi biar sahaja. Kita sebenarnya, kalau kita kata saya ini mau melawan juga, kita diam bukan berarti kita salah. Tetapi kita tidak mahu berpanjangan dan juga bersikaplah profesional dalam apa juga keadaan. Sebab emosi ini paling penting sekali ya. Sama juga apabila balik mengundi nanti, masa dengan hati yang betul-betul tulus ya. Dan yang ketiga, kalau saya lihat lagi, jadilah seorang yang jangan terpengaruh dengan sentimen. Kita ini negeri di bawah bayu ini, seperti yang mana Datuk kata tadi, adalah terdiri daripada pelbagai etnik, kaum, bangsa dan juga budaya itu. Walaupun begitu kan, kita ni Sabah ni unik. Kita masih lagi boleh duduk dalam dalam meja yang sama, makan bersama. Jadi itulah namanya. Kita ini sebenarnya anak-anak Sabah ini jangan jadikan perbezaan agama dan juga bangsa itu memusnah diri kita. Kita sentiasa bersatu hati. Maksudnya di sini kita janganlah terjadi perbelahan di antara satu sama lain. Sama juga kalau dalam itulah kata tadi nasihat saya, apabila kita dalam menuju ke arah mengundi ini, tunaikanlah tanggungjawab yang sepenuhnya. Jangan jadikan sentimen itu mempengaruhi diri kita. Dan lagi di media sosial sekarang ini, sangat tular itu. Tapi maklumat sebelum terima. Jangan terima bulat-bulat sebab itu banyak fitnah juga di situ, media sosial ini. Memang semua begitu. Yang menambah lagi netizen, mulut dia lagi begini-begini kan menambah lagi tu. Jadi dia ini tidak bagus ini, tidak bagus ini. Calon yang begini ini tidak bagus. Tapi sebelum kita terima, sebab benda-benda seperti itu boleh memusnahkan diri kita juga. Sebab pilihan kita ini kena tepat. Kita kalau bukan anak-anak Sabah sekarang ini, siapa lagi? Jadi itulah yang menjadi landasan kita untuk semua ya. Pesanan saya, jika nanti kamu ada peluang untuk balik ke Sabah, menunaikan tanggungjawab untuk mengundi, undilah dengan hati yang tenang, jernih dan berpandukan landasan daripada adab, akhlak dan juga ilmu yang ada pada diri kamu. Saya percaya anak-anak di Sabah yang ada di sini, seperti mana yang dikatakan oleh YB Datuk tadi, bahawa UPSI ini mendidik, bukan calang-calang. Di sini segala ilmu sudah diterapkan. Ilmu kalau dapatlah, ilmu pendidikan semua, komunikasi semua kami terapkan di sini. Dari segi kamu mengajar di sekolah, macam mana? Sebab saya sendiri pun bekas guru, jadi segala latihan mengajar semua sudah kamu jalani. Latihan industri juga sudah dijalani. Semua itu melatih untuk kamu membiasakan diri dan juga menjadikan manusia yang betul-betul orang kata berguna ya. Jadi jadilah seorang bakal pendidik yang bukan biasa-biasa tetapi luar biasa. Itu saja pesanan saya. Selamat balik untuk mengundi. Seandainya ada mungkin dibuka, ada kan yang biasa buka untuk tambang ejen-ejen tertentu itu, kita cubalah berhubung tapi jangan kita kena skema ya. Harap semua dapat tunaikan inilah tanggungjawab untuk mengundi PRN Negeri Sabah yang ke-17. Sekian dan terima kasih. Okey, temukan gemuruh Prof. Nurjita. Kenapa saya datang? Yang pertama yang saya datang ni UPSI, UPSI. Sebab bagi saya, mahasiswa di UPSI Sabah terutamanya, satunya ramai di sini. Ya. Yang keduanya, yang ini yang tidak ada di universiti lain.
Anda semua ini, satunya pemimpin, yang keduanya nanti jadi pendidik. Jadi peranan Anda cukup penting dalam membina negeri dan juga negara ini. Jadi Anda semua perlu menjadi contoh tauladan kepada rakan-rakan sebaya dan juga generasi muda yang lain. Sebab Anda ada dua kriteria penting ini. Yang lain mungkin boleh menjadi pemimpin, pengurus dalam mana-mana organisasi. Tapi Anda ada nih sebagai pendidik. Maknanya Anda bila Anda balik nanti ke Sabah ataupun mungkin berada di negeri-negeri yang lain dan mendidik generasi akan datang yang junior Anda. Jadi ini sebenarnya yang sebab anak-anak semua terlibat tadi dalam pembinaan dan juga pendidikan generasi itu. Jadi ini penting, itu yang disebut oleh Prof tadi, mananya keputusan yang Anda buat dalam sama ada pilihan raya ataupun dalam konteks yang lain, itu sebenarnya amat penting. Sebab Anda ada dua tanggung jawab yang amat besar yang mahasiswa yang lain tidak ada. Sebab pendidikan generasi ini akan terus berterusan. Pilihan raya ini hanya 5 tahun. Tetapi pendidikan, bagaimana Anda mendidik, menghasilkan pimpinan pelapis akan datang. Dia bermula dengan generasi yang akan Anda didik nanti. Jadi ini penting. Jadi kita kena berpikir secara bijaksana. Jadi saya pikir kita buka lah, Prof. Saya tengok ramai ni yang mau bertanya ni. Jadi kita buka dululah isu-isu yang berkaitan. Jadi kita mau lihat ni orang-orang Sabah ni, dia punya soalan. Okey, silakan. Ya, boleh ajukan kepada siapa-siapa. Saya boleh bantu. Mana yang mana? Okey, tepukan gemuruh kepada Wagner. Okey, baik. Kopi sesarangan saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk. Baik. Nama saya Wagner. Saya merupakan pelajar ISMP Biologi semester 5 dan merupakan yang di Pertua Iksas lah bagi sidang 25-26. Okey, baik. Di sini saya ada satu persoalan lah yang saya ingin ketengahkan kepada Yang Berhormat Datuk. Terdapat rungutan banyak daripada graduan pendidikan anak Sabah yang masih belum menerima penempatan walaupun telah lama melanjutkan pengajian. Jadi di sini saya mau tanya, apakah penyelesaian bagi isu ini? Terima kasih. Kita kumpul dulu lah. Ada lagi yang lain? Salam sejahtera saya ucapkan kepada YB Datuk Mustafa Sakhmud. Soalan saya di sini yang menjurus kepada masalah saya Kristila Ubid selaku mantan MPP Etnik Sabah mengambil kursus ISMP Pengajian Malaysia. Saya mewakili suara mahasiswa Sabah di UPSI ingin bertanya secara terus kepada pihak YB, sekiranya ada ataupun tiada inisiatif yang disediakan kepada pelajar-pelajar Sabah khususnya yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat IPT, tidak kira di UPSI ataupun di mana-mana IPTA ataupun IPTS di Semenanjung ini, untuk inisiatif untuk pulang ke Sabah untuk mengundi. Jadi kami mohon sekiranya ada apa-apa inisiatif ataupun tiada. Terima kasih. Okey, kita jawab yang dua ini dululah. Kalau boleh yang Prof boleh mulakan yang soalan saudara Wagner tadi. Yang apa nih soal yang posting itu kan? Saya juga sama seperti pelajar yang lain, sebab ya kalau saya tengok pun
saya dengan kawan saya dengan Dr. Roslia, kami selalu bertanya, kami selalu berbincang. Saya cakap, kenapa diorang ini masalah untuk penempatan kan? Kenapa lambat posting ni? Mungkin ini satu cadangan Datuk, mungkin kita beri suara di Parlimen. Sebagai Datuk, kita guna Datuk sebagai Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan untuk kemukakan di Parlimen. Kenapa anak-anak Sabah lambat posting? Sedangkan mereka tu dikejar dengan PTPTN kan? Dikejar minta bayaran. Jadi ada yang memang stres Datuk. Ada yang berjumpa dengan saya, dia cakap saya memang stres. Saya nak sambung master pun susah. Dia orang punya semangat ini bagus. Anak-anak daripada keluaran UPSI ini bagus. Mereka tidak akan berhenti setakat belajar di sini. Sebab ilmu yang mereka dapat itu, saya sudah pernah berkata dan pensyarah-pensyarah lain juga berkata bahawa belajar itu adalah sepanjang hayat dan itu adalah harta bagi kita dan untuk kita punya kehidupan. Menjamin kehidupan kita. Sebenarnya ini ilmu ini penting ya, pelajaran itu penting. Walaupun kata ada yang mengatakan tidak, tetapi saya mengatakan iya sebab saya sendiri sudah pernah melalui. Walaupun tempuhi pelbagai cabaran. Jadi untuk yang lambat posting tadi itu Datuk, itulah sebenarnya. Kita tidak tahu sebab kalau dari segi kos itu kan, misalnya bidang itu, bila ditanya di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, saya sendiri pernah tanya sebab anak saya lambat posting dari sini. Sehinggalah dia ini perkongsian sehingga dia guna dia punya degree itu tapi bagusnya dia punya guna degree itu untuk memohon PDRM dan dia dapat guna degree dia itu inspektor pegawai siasatan di jenayah kontrol di Beluran. Tapi hati jiwa dia itu tetap guru. Apabila dipanggil untuk posting, dia keluar dengan bermaruah di situ dengan mengikut prosedur. Dia punya perkhidmatan disambung untuk pendidikan. Jadi saya pun sendiri tidak halang, dia ada pengalaman. Bagus juga UPSI ini sebab dia punya bidang kena pakai. Dia punya bidang kena pakai, inspektor PDRM. Jadi dia kena pakai di situ. Jadi itu yang saya cakap dengan ni, Datuk mohonlah untuk ini juga untuk luahan pelajar ini. Saya cuma boleh katakan begitu sahaja. Okey Prof, terima kasih. Ya, saya pikir ini pun satu perkara yang perlu kita jadikan satu usaha untuk kita perjuangkan bersamalah. InsyaAllah saya sebagai orang Sabah, kalau ini masalahnya, sebab pengalaman saya dengan yang lain ini lambat juga, tapi ada juga postingnya lah. Tapi isu lambat ini yang menjadi masalah ni. Kita dalam Kementerian Pendidikan Tinggi ini seperti juga yang telah disebut dalam oleh yang berhormat Menteri kita dalam rangka menubuhkan yang kita panggil Majlis Pendidikan Negara. Majlis Pendidikan Negara ini akan dianggotai oleh semua pihak dan akan pengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi saya fikir boleh mungkin UPSI boleh bantu untuk bagi maklumat ini supaya kita boleh jadikan agenda dalam perbincangan itu. Perbincangan itu sebab ini melibatkan ramai anak-anak kita ni terutama di Sabah. Saya ucap ini melibatkan agensi lain dari segi penempatan terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya sendiri akan berbincang dengan Yang Berhormat Fadlina Siddiq untuk kita cari kaedah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Cuma satu yang saya mintalah kepada anak-anak Sabah ini, kalau kekosongan itu ada di Semenanjung, di negeri-negeri lain, saya harap yang itu kena ambil cabaran itu. Ini kadang-kadang dia bukan lambat posting, tapi dia mau posting di Ladatu juga. Dia juga mau di tempat-tempat lain. Wagner mau di Keningau juga. Yang lain saya tidak mau terima, saya mau Keningau juga. Saya pikir yang itu mohon anak-anak Sabah ini kita kena ada resilience itu. Kita kena ada kekuatan semangat itu
untuk menerima cabaran. Tahukah anda, saya pun baru tahu ini. Ada seorang, saya baru jumpa. Dia kata zaman dulu, di zaman kerajaan awal itu, DO kita punya pegawai-pegawai daerah ini, rupanya dihantar ke, ada di Perak nih. Ada disebut di mana tuh. Maknanya, orang kita punya ini dulu, kaki tangan awam lah. Di Sabah dulu, memang dihantar secara, mungkin paksa pun ada juga lah. Dihantar ke, ini yang jaga daerah nih, bukan guru. Menjaga satu daerah. Menjaga satu daerah. Tapi dihantar ke Semenanjung. Ada satu daerah dia sebut. Bila dia awal masuk dalam sebagai penjawat awam di Sabah, dia menerima cabaran itu. Dia kata memang ada program itu. Sekarang kita panggil mobility lah. Kalau pelajar, mobility pelajar. Tapi mobility penjawat awam. Jadi saya harap terima cabaran ini. Yang penting nanti dapatkan dulu pengalaman. Sebab akhirnya dia akan pindah dan dengan pengalaman itu kita boleh bawa balik ke Sabah. Itu pengalaman itu penting. Kadang-kadang kita perlukan suasana yang berbeza. Supaya kita boleh bawa pengalaman tersebut, kita bawa ke Sabah. Dan sebenarnya saya sudah round di beberapa tempat di negeri ini. Ramai anak-anak Sabah yang memang berjaya. Ini salah seorangnya lah, Prof kita. Tapi maknanya, itulah keunikan, itu yang selalu saya sebut. Apa keunikan anak-anak Sabah ini? Warga Sabah ini. Kita ini sebab kita lahir dalam kepelbagaian kaum dan agama, jadi kita tidak ada masalah untuk menyesuaikan diri. Hatta kita diletak di kawasan mana-mana pun. Tapi sebab perwatakan kita itu. Perwatakan kita itu daripada kecil kita membesar dengan kepelbagaian kaum dan agama ini, tiada kita kurang sensitivity yang kalau di Sabah lah, itu penting. Jadi itu yang adalah kita coba. Terima kasih Saudara Wegner kerana raise up the issue. Okey, siapa tadi? Kristila. Kristila. Ini soalan cepu emas nih Kristila. Ini yang saya tahun lepas lagi saya sudah suarakan. Saya minta supaya election commission Suruhanjaya untuk pengundian isi election commission ini supaya dapat memberi ruang kepada mahasiswa dengan orang-orang Sabah yang ada di Semenanjung ini untuk mengundi secara pos. Dan saya sebut secara spesifik sebab pada masa itu adalah pemilu Indonesia. Bila saya datang ke PWTC, masa itu PWTC sedang sediakan tempat itu untuk rakyat-rakyat Indonesia mengundi di situ. Tidak payah balik ke Indonesia. Ini saya sudah suarakan dari tahun lepas lagi. Saya suarakan, ini pandangan saya. Jadi ini saya kata akan memudahkan pelajar-pelajar kita ini supaya dapat mengundi secara undian awal, secara pos ini. Jadi yang itu, dan sekarang ini pun sudah banyak disuarakan oleh ramai ahli-ahli parlimen kita, pemimpin kita, memang disuarakan. Jadi kita harap dalam masa-masa ini akan ada satu keputusan daripada Election Commission Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membenarkan. Kita doakan bersamalah. Tapi kalau worst case sebenarnya, even sekarang ini pun sudah ada offer daripada Asia,
dia 299, 300 lah untuk pergi balik untuk mengundi. Jadi yang itu pun mungkin akan dapat meringankan lah beban. Saya tahu anda semua dengan semangat yang berkobar-kobar ingin juga menunaikan tanggungjawab nih sebagai pengundi ini supaya kita dapat bina satu pimpinan yang baik di negeri Sabah ini. Jadi kita harap istilah kita coba usahakan bersama lah. Okey, kita buka lagi kalau ada soalan. Ya, sila. Hello. Okey. Okey, Kopi Sanangan. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada YB. Nama saya Bonaventure Kinlius. Saya merupakan calon MPP Etnik Sabah sidang 2025-2026. Saya ingat calon pilihan raya tadi, terkejut bukan, saya. Bukan, calon Majlis Perwakilan Pelajar. Okey. Kita tahu mahasiswa-mahasiswa Sabah di UPSI ini bukan semua daripada keluarga yang kaya dan bukan semua keluarga yang berada. Dan kita juga tahu bukan semua mahasiswa-mahasiswi di Sabah di UPSI ini datang daripada kawasan bandar. Dan seperti yang saya cakap, bukan semua datang dari kawasan bandar. Soalan dia berbunyi begini. Bagaimanakah pihak KPT dapat memastikan akses pendidikan yang lebih adil bagi pelajar dari Sabah yang datang dari kawasan pedalaman? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizi daripada UPSI juga, merupakan mantan Majlis Perwakilan Pelajar UPSI dan saya merupakan anak kelahiran Jadi Sabah. Jadi sebelum tu, untuk makluman YB, di UPSI ini terdapat ramai pelajar anak Sabah yang datang daripada Sabah belajar di UPSI ini. Kadang-kadang ada yang mengadu mereka ni kekurangan dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi soalan saya di sini adalah, adakah pihak KPT akan mempertimbangkan sama ada kenaikan kadar bantuan ataupun insentif tambahan kepada pelajar Sabah yang belajar di luar daripada Sabah? Kerana bila mereka datang daripada Sabah, kadang-kadang nak bayar tiket satu. Lepas tu nak daripada GLA tu nak datang UPSI ataupun universiti perlu banyak kos yang tinggi. Jadi adakah bantuan tambahan yang mungkin diberikan kepada mahasiswa Sabah yang belajar luar daripada Sabah untuk menambah keperluan mereka di universiti ini? Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, kita buka dulu kepada dua panel kita ni sebelum saya jawab. Yang berkaitan dengan kebajikan lah. Kalau macam saya dengar dua-dua soalan tu berkaitan dengan kebajikan, walau macam mana pun dalam Persatuan Ikhlas kita tahu semua di sini ni kebanyakanlah Persatuan Ikhlas. Ikhlas juga telah berusaha untuk ada unit bahagian kebajikan berusaha untuk membantu, tetapi apakan daya Ikhlas sendiri pun tidak ada kewangan sebab kewangan ini pun bergantung daripada sumber-sumber iuran keahlian daripada pelajar. Jadi untuk mendapatkan dana daripada Ikhlas itu perlulah juga kami merujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan ataupun alternatif daripada pelajar yang memang dilantik memegang jawatan MT dalam Ikhlas. Itu salah satu dan mungkin Datuk juga boleh bagi idea ataupun mungkinlah dapat suarakan benda ini dalam meeting parlimen ataupun sebagainya khas untuk anak-anak Sabah yang berjiwa besar yang terus menyebar ilmu di UPSI sebagai anak kandung Sulu Budiman. Baik, Datuk ataupun Najib. Okey, terima kasih kepada dua orang yang bertanya tadi itu. Okey, satu daripada dari sudut maklumat, access of information. Ini yang sebenarnya bila saya masuk dalam kementerian ini, baru saya tahu. Dulu ya, saya memang pejuang tegar dalam pendidikan generasi ini. Dan saya banyak mempersoalkan ketidakadilan yang berlaku pada masa itu sebab
saya banyak rungutan, aduan sebagai pimpinan belia pada masa itu tentang pendidikan. Pada masa itu seolah-olah saya dapat gambaran seolah-olah anak-anak Sabah ini dianak tirikan. Itu sebenarnya. That's why saya memang dari sudut pendidikan ini saya no kompromi. Tapi apabila saya masuk ke dalam kementerian ini, baru saya sedar sebenarnya kerajaan sudah coba untuk dia panggil access of education ini, ya, melebarkan demokrasi pendidikan ini, mendemokrasikan pendidikan ini kepada semua kita ini. Tapi apa isunya di Sabah? Isunya ialah itulah yang saudara tanya tadi itu. It's about access of information, itu yang kurang. Jadi itulah saya pikir syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memberi kepercayaan kepada anak Sabah untuk menjadi timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ini. Jadi bila sekarang ini barulah kita buat banyak engagement ini. Dan bukan di sini saja, juga di Sabah sendiri. Jadi saya selalu tekankan. Kadang-kadang mau mengisi UPU online itu pun, kita tidak punya maklumat yang mencukupi. Itu yang kadang-kadang mereka, yang terutama yang susah ini, dia tidak tahu bahwa dalam UPU itu, kita boleh tanda situ untuk wang pendahuluan PTPTN sebanyak 1.500. Dan ramai tidak tahu UPU itu kita boleh pilih kursus-kursus bidang yang keboleh pasarannya tinggi. Kita janganlah pilih yang kursus-kursus yang kurang ini. Banyak lagi maklumat-maklumat lain yang saya pikir tidak sampai. Ya. Program sulung, kalau untuk golongan B40, di kementerian ini, di setiap universiti, saya pikir UPSI pun sama. Kalau golongan B40, banyak peluang. Program sulung, derma siswa, B40, ada bentuk ahli sukan, ada orang asli, yang ini. Tapi sebab kekurangan maklumat itu kita tidak dapat akses. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet yang baru-baru ini. PTPTN yang kita selalunya dengar nama PTPTN pun kita sudah takut. PTPTN utang PTPTN. Jadi sekarang ini PTPTN akan memberi beasiswa kepada golongan B40. Sudah macam dulu. Jadi ini adalah usaha yang dibuat oleh kerajaan madani ini dan juga kementerian dan juga dengan penglibatan semua universiti untuk kita bagi pendanaan kepada mahasiswa kita di golongan B40 ini. Dan ada satu cara lagi kalau tidak mau bayar PTPTN ini. Ada satu cara lagi. Yang ini tidak perlu dia B40 ke apakah? Apa cara dia? First class. Susah ke dapat first class ni? Susah. Di sini berapa first classnya, Prof? 3.75. Tidak kan orang anak-anak Sabah ni dan juga yang lain lah. Bolehkah cabar diri supaya jadi tidaklah kita merungut lambat posting dikejar PTPTN. Kalau tidak mau bayar first class. Itu. Jadi ini yang kita nih. Jadi kita masih ada 10 minit lagi. Ini pun soalan nih, tapi ini kami mau tanya nih. Saya mau ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Saya mau dengar nih. Sebab saya bayangkan kamu ini nanti
dalam 10-20 tahun akan datang ada mungkin akan menjadi pimpinan negeri ataupun negara ini. Jadi saya mau tanya, saya mau cabar nih, seorang lelaki dan seorang wanita. Kalau kamu menjadi pemimpin nanti pada satu masa, terutama di Sabah, apa perkara pertama yang kamu mau ubah? Bayangkan diri kamu masa itu sudah jadi ketua menteri sudah masa itu. Oke, boleh paham kah? Saya mau tengok nih, siapa yang boleh jawab nih? Bila kamu jadi CM nanti, apa yang kamu mau? Ini. Oh ya, ini akan menjadi ketua menteri wanita pertama Sabah nih. Kopi Senangan sekali lagi daripada saya, Kristila Ubid. Berkaitan dengan soalan yang telah disampaikan oleh YB Datuk Mustafa Sakhmud sebentar tadi, sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi pemimpin di negeri Sabah pada suatu masa akan datang, perkara pertama yang ingin saya ubah adalah mentaliti anak muda. Di mana kita tahu mentaliti anak muda khususnya pelajar Sabah ini sering merasa insecure. Itu kata orang sekarang lah, di mana orang sering merasa rendah, rasa tidak mampu bersaing dengan yang lain disebabkan kedudukan kita yang jauh daripada pembangunan kata orang. Tapi kita sendiri sudah menikmati benda itu di negeri Sabah sendirilah. Dan itu pertama, kenapa benda itu perlu diubah, mentaliti anak muda Sabah perlu diubah, kerana kita tidak akan membangun tanpa mentaliti yang maju. Di mana kita perlukan mentaliti yang berani memimpin, berani untuk mencuba sesuatu perkara yang baru. Oleh itu, mentaliti ini akan mempengaruhi segala perkara. Kita tidak akan dapat kita tidak akan dapat menunaikan impian kita untuk adakan jalan raya yang bagus. Itu semua isu dia kan. Jadi selagi kita tidak ada mentaliti untuk mengubah sesuatu perkara itu, berani mengubah sesuatu perkara, kita tidak akan dapat mengubah semuanya tanpa mentaliti yang bagus. Jadi bermula untuk mentaliti yang baik, kita sepatutnya perlu tekankan ke arah pendidikan, di mana kita perlu mendalami jiwa-jiwa di kawasan pedalaman Sabah yang kita tahu masih banyak yang tercicir dari segi pendidikan. Oleh itu pendidikan yang akan mengubah mentaliti pelajaran ini, pelajar anak muda di Sabah. Jadi saya menyeru kepada pelajar-pelajar Sabah yang ada di sini supaya kita balik di Sabah. Kita buka pemikiran, kita bakal pendidik, kita tahu apa yang kita kena buat, yaitu membuka mentaliti orang-orang Sabah di kawasan pedalaman khususnya. Jadi dengan pendidikan kita mampu mengubah segalanya, seperti apa yang YB Mustafa Sakhmud pernah usulkan, di mana ia menyeru kepada anak muda khususnya di peringkat KPT untuk sentiasa terlibat dengan sesuatu perkara yang bersifatkan inovasi, di mana menyeru pelajar KPT sendiri untuk mencipta sesuatu perkara yang baru tanpa bergantung. Contohnya kita bakal pendidik, kita tidak seharusnya menteliti kita itu fokus kepada untuk menjadi cikgu sahaja. Kita kena fikir, kalau saya tidak menjadi cikgu, mau jadi apa? Begitu jadi contohnya kita boleh buat bisnes keusahawanan sendiri, di mana itu akan menghasilkan menghasilkan pekerjaan di negeri kita sendiri. Jadi di situ kita boleh membangunkan negeri Sabah. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Hebat. Ini memang boleh jadi calon sudah nih. Ya silakan. Panjang pula daripada saudari Kristila tadi ya. Okey baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Sekiranya saya ditakdirkan ataupun insyaAllah jadi pemimpin pada masa hadapan, mungkin salah satu inisiatif yang boleh kita berikan adalah perubahan dari segi peluang belajar dan juga bekerja di negeri sendiri. Sebab seperti sekarang kita lihat banyak anak-anak Sabah yang terpaksa melanjutkan pelajaran di peringkat semenanjung. Di semenanjung sebab untuk mendapatkan kelayakan akademik yang sepatutnya lah. Jadi bagi saya antara benda yang kita boleh buat adalah kita membangunkan kampus mini ataupun politeknik ataupun pusat-pusat perindustrian di negeri kita sendiri supaya kita boleh lahirkan. Kita punya mahasiswa dan juga mahasiswi Sabah
yang akan menyerajui kita punya generasi pada masa akan datang. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian. Siapa nama dan tadi? terima Nama? kasih. Muhammad Nur Fadil. Muhammad Nur Fadil. Ya. Dari? Saya berasal daripada Tuaran Sabah. Tuaran, okey. Alright. Terima kasih. Wow, boleh hebat. Kalau saya buka ni memang satu-satu ni akan berdiri ni. Tapi sebab kita kesuntukan masa, mungkin pada masa yang lain. Jadi kita terima kasih atas pandangan. Okey, sekarang kita ke rumusan. Jadi saya minta Prof dulu untuk buat rumusan. Baik, terima kasih Datuk. Satu saja lagi yang saya dapat rangkumkan secara keseluruhan sebagai anak Sabah, anak muda Sabah kita ini, anak muda Sabah bukan lagi sebagai penonton tetapi adalah sebagai pembina bangsa untuk akan datangnya. Sebenarnya teruslah bersinar hasil daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris agar terus menjadi seorang yang seandainya pendidik dikatakan terposting dan memang berjiwa pendidik, jadilah seorang pendidik yang berjiwa pendidik untuk mendidik anak bangsa kita. Ibaratlah langit cerah di bumi sepanggar, megah berarak membawa seri. Anak Sabah terus melakar, sejarah gemilang, menimbah ilmu di UPSI, di bumi UPSI, jadi iktibar. Mentari senja di ufuk tiang, ya Datuk, mentari tirai kenangan bersama. Datuk pulang, dengan kami kenang, lain masa jumpa lagi. Terima kasih. Okey, Saudara Nazim, rumusan. Okey, apa yang saya boleh rumuskan di sini? Macam seperti kita lihat banyak suara-suara anak Sabah di sini. Jadi dapat kita simpulkan suara anak-anak Sabah ni bukanlah kecil tapi kurang kedengaran. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak YB sebab menyantuni anak-anak Sabah, menjadikan suara anak-anak Sabah lebih kuat dan lebih matang. Jadi apa yang boleh juga disimpulkan, kita walaupun pelajar saja lagi, tapi setiap langkah yang kami lakukan di sini adalah pelaburan untuk negeri Sabah itu sendiri. Dan terakhir daripada yang saya boleh simpulkan, apa yang ilmu kami dapat di sini akan kami berbakti, akan baktikan dan curahkan di Sabah suatu hari nanti. Dan di sini pun kami tetap akan berbakti. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof dan juga Nazif. Ya, saya pertamanya terima kasih atas sumbangan idea yang begitu kritik daripada anda semua. Saya tahu ramai anak-anak Sabah ini berpotensi. Inilah sebenarnya kekuatan yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kita agak lari daripada landasan ini sebenarnya. Ini yang paling utama yang saya setuju dengan tadi yang disebut oleh pembahas-pembahas kita, bahwa kita perlu merubah mentaliti kita. Yang merubah ni anda lah semua. Anda ubah mentaliti anda dan selepas itu yang anda didik nanti kena ubah mentaliti mereka. Sebab kita mau supaya bijak pandai daripada anak-anak Sabah ni akan dapat mewarnai negeri Sabah itu sendiri. Jangan biarkan negeri kita seperti selalu, saya pun kadang-kadang kita pun agak kecewa dengan keadaan yang berlaku. Jadi kita satu negeri yang kaya sebenarnya. Siapa kata Sabah ini tidak kaya? Kita sama dengan negeri-negeri lain. Tapi apa yang membezakan kita? Yang membezakan ialah bagaimana kita mengurus negeri itu sebenarnya.
Kita boleh sebuah negara yang kaya, tapi negeri yang kaya. Tapi kalau kita tidak dapat mengurus dengan baik, itu yang berlaku. Dan ini sebenarnya yang coba ditonjolkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang ini. Apa yang ditekankan? Pertama dia kata, dia jadi Perdana Menteri, dia tidak ambil gaji dia sebagai Perdana Menteri. Saat dia hanya ahli parlimen saja. Dia mau tunjukkan bahawa mau jadi Perdana Menteri ini, mau jadi pemimpin ini bukan untuk mengkayakan diri sendiri. Kita diberi tugas dan tanggungjawab untuk menjaga negara ini. Apa yang dibuat? Dia kata kita kena kurangkan, kalau boleh hapuskan korupsi. Barah rasuah inilah yang menjadi penyakit yang sistematik dalam masyarakat kita. Jadi ini yang kita kena benteras. Ini tugas anda semua. Ini yang penting. Dan bayangkan dalam masa 3 tahun ini, kita boleh nampak sudah hasilnya. Bagaimana kepercayaan negara-negara luar kepada Malaysia sekarang ini. Mana pernah dalam sejarah Malaysia ini, kita boleh himpunkan pemimpin-pemimpin dunia hadir di bumi Malaysia ini. Kita boleh hadirkan walaupun ramai tidak bersetuju. Tapi bayangkan kepercayaan pemimpin dunia. Datang Donald Trump. Datang ke Malaysia. Bayangkan. Kita bawa pimpinan China datang ke Malaysia. Dan juga semua pemimpin-pemimpin besar. Dalam masa setahun ini. Dalam masa setahun ini kita boleh damaikan antara Cambodia dan juga Thailand. Pada masa yang sama juga kita bawa Timor Leste masuk yang sudah menunggu beberapa tahun masuk ke dalam keluarga besar ASEAN. Jadi ini sebenarnya sosok tubuh tokoh yang perlu kita pelajari, hayati pemikiran dan kepimpinan beliau. Dan ini sebenarnya kita perlukan bukan saja menjaga negara, tetapi juga dalam menjaga negeri-negeri. Negeri-negeri barulah Malaysia dan juga negeri-negeri Sabah terutamanya kita boleh angkat. Memang kita banyak isu. Ramai, ya saya memang bersetuju untuk kita perjuangkan MA63. Itu tidak ada komprominya. Sebab itu adalah asas kita dalam pembentukan Malaysia. MA63 dan yang berkaitan dengannya. Apalagi tentang isu 40% ini. Walaupun formulanya tidak jelas. Tapi bukan itu sebenarnya. Kita boleh adakan formula. Kita boleh tahu nanti berapa hasilnya. Berapa yang kita akan dapat. Tapi dengan pendekatan berbincang dengan persekutuan federal. Supaya kita dapat berapa. Tapi bukan isu yang pertama berapa, itu yang kedua. Tapi yang kita mau ini tugas anda semua. Kita mau kalau kita dapat nanti, bila sudah ada formula, kita dapat peruntukan tersebut, apa yang penting? Kita mau supaya peruntukan ini dimasukkan dalam tabung khas. Untuk apa? Untuk pertamanya mungkin boleh buat pelaburan untuk dapat keuntungan. Tapi asas itu kita tidak boleh guna. Tapi keuntungan itu kita mau apa? Kita mau inilah isu-isu pendidikan ini. Ini anda kena suarakan ini. Kita kena bagi tahu. Sebab kita tidak mau dapat 40%, dapat peruntukan 600 juta, 300 juta, kemana duit itu? Ini tugas anda untuk memberitahu, guna, tolonglah, bagilah kami, daripada itu, bagilah untuk tiket balik.
Untuk pendidikan, beasiswa, anak-anak Sabah. Kita mau begitu. Bukan disalahgunakan. Kita tidak mau begitu. Kita mau supaya masuk dalam tabung khas. Supaya kita boleh gunakan. Dan semestinya kita kena pilih pemimpin yang baik dan yang boleh mengurus perkara ini. Dan kita harapkan anda semualah buat perubahan, tekankan pendidikan. Sebab akhirnya semua ini memerlukan peruntukan-peruntukan. Kita boleh buat perubahan, tapi kalau tidak ada peruntukan, tidak ada. Jadi kita mau ini yang anda kena suarakan. Suarakan dalam peti undi, suarakan dalam TikTok anda, sebab anda kena mendidik masyarakat ini. Sekaligus mendidik pimpinan ini. Supaya dapat berfikir. Jangan hanya memperjuangkan hak, tetapi bagaimana mengurus hak itu. Dan jangan lupa juga dalam kita mengurus hak kita sebagai rakyat Sabah, jangan sekali-kali lupa hak kita untuk membina negara ini. Ini diwarisi, kita diwarisi oleh satu negara yang kita bentuk bersama dengan kepimpinan terdahulu, moyang kita terdahulu, ibu bapa kita terdahulu wariskan kepada kita. Jadi ini tugas kita untuk memastikan bahawa negeri Sabah akan terus makmur di dalam Malaysia ini, dan kita pastikan bahawa Malaysia akan terus kekal walaupun kita negara kecil sekarang ini. Kita kena teruskan momentum ini, bagaimana semua negara sedang melihat kita sekarang ini. Walaupun kita sebuah negara kecil, tapi Malaysia ini kita kena perlu kekalkan dan negeri-negeri kita perkuatkan dan perlu diurus baik. Jadi anda punya tugas ini penting. Itu yang saya kata, saya kena bagi tahu dengan pegawai-pegawai saya mau datang ke UPSI dulu. Sebab bagi saya di sinilah bermulanya. Di sinilah bakal mencetus perubahan yang anda maukan di negeri Sabah. Sebagai pimpinan, pengurus, dan yang paling penting, anda adalah bakal yang akan mendidik generasi akan datang. Yang ini akan bertahan sampai bila-bila. Teruskan momentum ini. Terima kasih UPSI kerana mendidik anak-anak Sabah. Dan kita doakan supaya anda terus berjaya. Terima kasih kepada kedua panel. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk dan barisan panelis atas sesi forum itu tadi. Majlis akan diteruskan dengan penyerahan sumbangan one-off daripada Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Yayasan Perkasa Siswa kepada 25 orang pelajar Sabah. Untuk makluman, setiap pelajar tersebut akan menerima sumbangan sebanyak RM200 seorang. Dipersilakan wakil daripada pelajar Sabah Saudara Nazif bagi menerima sumbangan. Majlis sekali lagi memohon izin untuk menjemput Yang Berhormat Datuk serta barisan penerjemputan untuk turun ke tempat duduk khas yang telah disediakan bagi memberi laluan persembahan. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan khas daripada kumpulan tarian Liwadus Legasi Iksas yang diketuai oleh Saudari Adriana Bitol, pelajar Master Pendidikan Matematik
Fakulti Sains dan Matematik, dipersilakan.
Hadirin sekalian, kita berikan tepukan yang maha gemuruh kepada kumpulan tarian Lewadus Legasi atas persembahan yang cukup memukau itu tadi. Dipersilakan para hadirin untuk berkumpul di pekarangan tengah dewan bagi sesi fotografi bersama Yang Berhormat dan Div-Div jemputan. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa dan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Yang pertama adalah gaya formal. Melayu, Cina, India, bukan kadasan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni, Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, Kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Yang kedua adalah gaya madani. Malaysia Madani, hai bersatu hati, Kita semua sama Malaysia. Yang ketiga, gaya upsi best. Berdiri megah, selamanya kita bersama. Warisan takkan Semua hadirin diminta untuk kekal berada di tempat masing-masing untuk